Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 5 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah untuk sirah tahun 5 pada hari ini, sebenarnya kita sudah pun berjaya menghabiskan semua tajuk, di mana daripada pelajaran 1 sehinggalah pelajaran 2, iaitu unit 2, penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW. Itu adalah video terakhir saya. Namun sebelum itu, kita sudah pun berjaya menghabiskan kesemua tajuk, namun tidak adalah rakaman video kerana pada ketika itu belum lagi PKP. Kita masih lagi menjalankan PMP seperti biasa. Jadi insyaAllah pada hari ini kita buat ulang kaji sedikit, iaitu pelajaran 1, perkembangan agama Islam, unit 1, akidah. Namun sebelum itu, seperti biasa, anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku sirah tahun 5. Okey, dan kita buka muka surat yang pertama. Okey, jadi kita tengok di situ unit 1 itu akidah. Bila sebut saja akidah, skopnya memang besar, tetapi khususan kita adalah kepada rukun iman. Okey, jadi di sini kita nak tengok bagaimana rukun iman ini kita boleh relate, kita boleh kaitkan dengan sirah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Okay, jadi kita tengok muka surat yang pertama, buka konteks tu. Maksudnya di samping saya baca, di samping saya menguraikan, anak-anak pelajar tengok di mana saya tengah baca dan juga saya uraikan. InsyaAllah kita akan mulakan. Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan menerima pelbagai tekanan dan ancaman, tetapi tidak mendapat sokongan ramai. Islam berkembang pesat setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Jadi selama 13 tahun Rasulullah ini berdakwah di Mekah, beliau menerima pelbagai tekanan dan juga ancaman, dan juga tidak mendapat sokongan ramai. Dan Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, dan disitulah baru Islam ini berkembang pesat. Kita tengok perenggan yang kedua. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah bertujuan menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengembangkan agama Islam. Madinah merupakan tempat yang paling sesuai kerana penduduknya lebih memahami seluk-beluk agama, khususnya kaum Yahudi. Okey, selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka barulah Islam ini berkembang dengan pesat. Dan Madinah adalah tempat yang paling sesuai kerana penduduknya lebih memahami Islam. Okey. Bahkan kaum Yahudi juga memahami Islam. Kaum Yahudi Madinah juga memahami Islam. Jadi itulah menyebabkan Islam di Madinah ini berkembang lebih pesat berbanding ketika di Mekah dahulu. Okay, jadi kita tengok perenggan yang terakhir untuk muka surat 1. Pada awal dakwah Rasulullah SAW, baginda menekankan perihal akidah. Akidah merupakan tunjang kepada agama dan kekuatan umat. Akidah yang sahih dapat membentuk manusia bersesuaian dengan fitrah manusia yang sejahtera, berhubung dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat serta qada dan juga qadar. Okey. Sebab itu saya kata tadi, bagaimana kita nak kaitkan, kita nak tengok macam mana rukun iman itu boleh dikaitkan dengan sirah, dengan perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Maka kita tengok rukun Islam kan ada 6. Jadi kita akan huraikan satu-satu bagaimana ia dapat dikaitkan dengan rukun iman ada 6. Jadi kita akan tengok bagaimana kita nak kaitkan dia dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Okey, jadi kita tengok yang pertama sekali, muka surat 2. Okey, kita beralih kepada muka surat 2, beriman kepada Allah. Rasulullah SAW diutuskan untuk menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah SWT semasa kaum yang sedang berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka. Zaman ini dikenali sebagai zaman jahiliyah. Okey, di situ ada poin penting, di mana dakwah Nabi ini dia menjadi sukar kerana kaum
kaum ketika itu lebih kepada mentaati agama nenek moyang mereka, agama warisan mereka, iaitu menyembah berhala. Dan pada saat itu kita namakan dengan zaman jahiliah, ataupun dalam maksudnya agak kasar juga, tapi memang itulah maksudnya, iaitu zaman kebodohan. Jahiliah itu bodoh, zaman bodoh. Okey, jadi zaman kebodohan. Jadi kita tengok perangkat yang kedua, masih lagi muka surat 2. Mereka menyembah batu, pokok, matahari dan juga berhala. Itulah amalan di mana amalan nenek moyang mereka yang mereka amalkan, iaitu menyembah batu, pokok, matahari dan juga berhala. Berhala-berhala yang mereka sembah diletakkan di sekeliling Kaabah, dan berhala yang terbesar ialah Al-Lata dan Al-Uzza. Dahlah mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah berhala, menyembah batu, pokok dan sebagainya. Dan berhala itu pula disusun dikelilingi Kaabah. Itu yang dikatakan zaman jahiliah tu, zaman kebodohan tu. Jadi kita tengok yang seterusnya, pada peringkat awal dakwah Rasulullah SAW ditentang, dimaki, dihina dan diancam, walaupun sebelum ini kaumnya menggelar Rasulullah SAW sebagai Al-Amin. Okay, jadi pada peringkat awal dakwah Nabi ini, macam yang kita tahulah, dia dimaki, dikecam, diancam dan sebagainya dengan pelbagai ikutan kerana cuba menyebarkan Islam. Okay. Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, tetapi hanya lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah. Maksudnya di sini dalam tempoh 13 tahun Nabi berdakwah itu, anggarannya lebih kurang dalam 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah. Maksudnya yang mampu menerima Islam pada ketika itu. Okay, kita pergi kepada perangkat yang seterusnya, masih lagi muka surat 2. Islam semakin mendapat sambutan setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW telah berjaya membebaskan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Islam mendapat sambutan yang hebat setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Namun akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah telah berjaya membebaskan kota Mekah daripada ancaman kafir Quraisy. Maka Islam pun berkembang pesatlah ketika di Mekah. Dan perangkat yang seterusnya, setelah pembukaan kota Mekah, orang Islam telah memusnahkan semua berhala di sekeliling kota Mekah yang berjumlah 360 jenis berhala. Berhala yang terkenal iaitu Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana, Yaghuth dan Ya'uq. Islam semakin bersinar dan berkembang pesat setelah kota Mekah dibersihkan daripada perkara syirik. Setelah Rasulullah dan juga umat Islam yang lain berjaya menaklukki Mekah, maka apa benda yang mereka buat pertama sekali apabila mereka berjaya menaklukki Mekah adalah mereka menghapuskan berhala sebanyak 360 jenis berhala. Termasuklah mereka berjaya memusnahkan berhala-berhala yang terkenal seperti Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Yaghuth dan juga Ya'uq. Dan kota Mekah dapat balik nur, menjadi bersinar selepas kota Mekah berjaya disucikan daripada perkara-perkara yang syirik. Okay, jadi kita tengok kesan beriman kepada Allah Ta'ala. Muka surat 3. Keimanan kepada Allah Ta'ala bukan hanya tertanam dalam hati manusia semata-mata, tetapi membuahkan amalan dan cara hidup yang sempurna. Orang beriman dengan ikhlas akan menumpukan seluruh hidupnya untuk melaksanakan segala suruhan Allah Ta'ala, sama ada melalui perbuatan atau perkataan, di samping menjauhi segala larangan. Jadi kita tengok kesan beriman kepada Allah Ta'ala. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap individu, maksudnya terhadap diri kita sendiri, terhadap diri seseorang. Okay, yang pertama sekali, beramal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran, seperti amal ma'ruf nahi munkar lah dalam bahasa Arabnya. Yang ketiga, berfikir terbuka dan luas pandangan. Dan yang keempat, berani menegakkan kebenaran. Itu adalah kesan apabila kita beriman kepada Allah SWT untuk individu, untuk diri kita dan juga untuk diri seseorang. Dan kita pergi kepada kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap masyarakat, terhadap orang sekeliling, terhadap komuniti kita. Okay. Yang pertama, bebas daripada melakukan maksiat. Yang kedua, menjauhi perkara yang boleh merosakkan keharmonian dalam masyarakat, seperti mengumpat, memfitnah dan bermusuhan. Dan yang ketiga, berfikiran positif terhadap masa depan umat Islam. Dan yang terakhir, perpaduan umat dalam masyarakat semakin kukuh.
Itu adalah kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap masyarakat, iaitu terhadap komuniti, terhadap jiran-jiran dan sebagainya, orang sekeliling kita. Dan kita tengok kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap negara. Yang pertama, berusaha membina tamadun berasaskan konsep fardu ain dan fardu kifayah. Yang kedua, memakmurkan dunia dengan tamadun Islam yang cemerlang. Yang ketiga, pemimpin yang berwawasan berfikir untuk kemajuan negara dan pembangunan rakyat. Dan yang keempat, membina dunia ke arah keselamatan dan kemakmuran dengan membantu negara yang mundur. Itu adalah kesan, 4 kesan di mana kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala terhadap negara. Kita beralih kepada muka surat yang keempat, iaitu rukun iman yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat. Malaikat adalah muka surat keempat. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci daripada dosa, yang dijadikan daripada cahaya. Jangan tertukar. Takut sekarang ada pelajar yang tertukar, malaikat dia buat daripada apa? Dia pun pergi pilih api. Jangan. Tu syaitan. Jadi malaikat dia buat daripada cahaya, dan malaikat ini diciptakan suci dan tidak berdosa, dan tidak pernah berdosa pun. Dan malaikat Jibril telah menjadi perantaraan Allah SWT menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada baginda. Kita tengok perangkat yang seterusnya. Ketika Nabi berusia 40 tahun, baginda sering mengasingkan diri di Gua Hira. Pada suatu malam, Jibril datang dan menyuruh baginda membaca. Jibril telah memeluk Nabi sebanyak 3 kali dan mengajar baginda membaca. Bermula dari peristiwa inilah Rasulullah SAW mengenali Jibril dan akan rindu kepada wahyu Allah SWT sehingga Jibril tidak datang. Malaikat Jibril sering bertemu dengan Rasulullah SAW apabila ada masalah ataupun menyampaikan wahyu daripada Allah SWT. Kewajiban beriman kepada malaikat jelas dalam Al-Quran. Jadi beriman kepada malaikat ini diambil contoh di mana peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Maka pada masa itu Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Jadi dia akan menyampaikan wahyu. Allah memberi wahyu tersebut, dan tugas Jibril dalam menyampaikan kepada Muhammad SAW. Dan Muhammad ini akan pasti rindu jika Jibril tidak datang jumpa dia. Dia akan rasa rindu jika Jibril tak datang menjumpa dia untuk menyampaikan wahyu. Jadi kita tengok keistimewaan malaikat. Masih lagi muka surat 4 yang anak panjang. Malaikat ialah makhluk unik yang dicipta oleh Allah daripada cahaya. Kejadiannya sangat berbeza jika dibandingkan dengan kejadian manusia. Kejadian malaikat bersayap dan boleh menjelma dengan rupa paras lelaki yang kacak serta berperanan sebagai utusan Allah Ta'ala dalam pemerintahan Allah Ta'ala yang maha luas ini. Jadi malaikat ini dia boleh bertukar wajah dia, bertukar diri dia untuk menjadi seorang lelaki yang kacak, untuk menjadi seorang manusia, untuk berperanan sebagai utusan Allah Ta'ala dalam pemerintahan Allah Ta'ala yang maha luas ini. Jadi malaikat ni keistimewaan ni banyaklah. Macam yang saya kata tadi, dia boleh bertukar menjadi manusia, seorang lelaki yang kacak. Jadi kita tengok lagi surat yang keempat, perangkat yang terakhir itu. Keunikan penciptaan malaikat menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dalam mempelbagaikan rupa bentuk makhluk-makhluk ciptaannya. Malaikat adalah makhluk yang ditugaskan dan diutus khas untuk mengawasi dan membantu orang yang beriman dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kita pergi kepada muka surat yang kelima, tugas-tugas umum malaikat. Saya yakin anak-anak pelajar dah pun tahu malaikat Jibril tugasnya apa, Rakib Atid tugasnya apa. Namun kita tengok muka surat yang kelima itu, bagaimana dapat dikaitkan dengan surah ini. Tugas-tugas umum malaikat. Yang pertama, mendoakan orang mukmin yang beribadah. Yang kedua, bertasbih dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin. Yang keempat, menanggung arasy Allah Ta'ala. Yang kelima, memohon supaya diampuni dosa-dosa orang mukmin yang menuntut ilmu. Seperti kamu lah yang tengah menuntut ilmu ni, seperti kita semua. Malaikat mendoakan supaya dosa-dosa kita diampunkan. Yang terakhir, membantu dan menolong tentera Islam di medan perang.
Jadi kita tengok masa lagi muka surat 5, malaikat dan tugas-tugasnya. Okey, yang ini saya terang secara ringkas saja. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, seperti mana dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Yang kedua, malaikat Mikail ditugaskan menurunkan hujan dan menurunkan rezeki. Okey, seperti rezeki ini luas, seperti kita sihat, dapat cukup makan, minum, itu adalah tugas malaikat Mikail, menurunkan rezeki, bahkan menurunkan hujan. Dan yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Okey, yang ini malaikat Israfil ini dia akan meniup sebanyak 2 kali. Yang mana tiupan pertama menandakan kehancuran alam. Okey, alam ini akan musnah, dan tiupan dia yang kali kedua, kita semua akan bangkit semula untuk dihisap. Okey. Yang seterusnya, malaikat Israel ditugaskan mencabut atau mengambil nyawa. Okey, malaikat Israel ini dia tidak lambat sesaat, tidak cepat sesaat. Kalau Allah perintahkan dia untuk cabut nyawa pada masa itu, on time dia akan datang. Maka terpisahlah jasad di antara roh dan juga jasad. Maka kita akan berpindah ke alam lain. Maksudnya apabila malaikat Israel ini mencabut nyawa. Okey, yang seterusnya, malaikat Munkar ditugaskan menyoal orang mati. Malaikat Nakir ditugaskan menyoal orang mati. Okey, Munkar dan Nakir ini sesiapa sahaja yang sudah bertukar alam, iaitu pada alam dunia kepada alam barzakh, memang akan gerun dengan 2 malaikat ini, iaitu Munkar dan Nakir. Namun jika amal ibadah kita di dunia itu cukup, maka tidak perlu gerunlah kepada 2 malaikat ini. Namun kalau sebaliknya, tawakal sajalah kepada Allah, mungkin ada kebaikan yang kita buat di atas dunia yang mampu melepaskan kita daripada sesaan Munkar dan juga Nakir, iaitu seksa kubur. Yang seterusnya, malaikat Raqib ditugaskan mencatat amalan baik manusia. Dikatakan duduk di sebelah bahu kanan kita. Dan malaikat Atid ditugaskan mencatat amalan buruk manusia yang duduk di bahu kiri kita. Dan malaikat Malik ditugaskan menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan ditugaskan menjaga pintu syurga. Kita pergi kepada muka surat 6, iaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi ialah manusia, muka surat 6 yang anak pelajar sekalian. Nabi ialah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan diberi wahyu untuk dirinya sahaja. Rasul ialah manusia yang diutus oleh Allah Ta'ala dan diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada manusia. Para Rasul telah diutuskan untuk seluruh alam, tidak kira kaum ataupun bangsa. Allah Subhanahu Ta'ala mengurniakan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur selama 23 tahun. Okey, apa yang perenggan surat 6 perenggan atas kali ini cuba huraikan. Dia kata Nabi ini ialah manusia biasa, namun Allah telah pilih untuk diberikan wahyu, dan dia wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Maksudnya sebarkan. Selepas Allah memilih dia wajib menyebarkan kepada kita selaku manusia biasa. Dan para rasul telah diutuskan untuk seluruh alam, tidak kira kaum ataupun bangsa. Tidak kira ada kaum Arab, Quraisy ke, Melayu ke, apa kaum sekalipun, Rasul telah diutuskan untuk seluruh alam, tidak kira kaum ataupun bangsa. Allah SWT mengurniakan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah secara beransur-ansur selama 23 tahun. Okay, Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus, dia diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Kita tengok perenggan yang seterusnya. Al-Quran adalah pelengkap dan penyempurnaan risalah Allah SWT dari kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Zabur dan Injil. Okay, di mana kalau Nabi Muhammad adanya Al-Quran, Nabi-Nabi lain pun ada Taurat, Zabur dan Injil. Dan siapa Nabi-Nabi itu, kita akan huraikan selepas ini. Okay, peristiwa nuzul Al-Quran, iaitu peristiwa penurunan Al-Quran tadi, telah berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan bersamaan dengan 41 tahun keputeraan Rasulullah SAW. Peristiwa ini sebagai permulaan zaman jahiliyah yang diseliputi kegelapan dengan disinari cahaya keimanan dan kebenaran Islam. Umat yang hidup pertuhankan hawa nafsu akan berubah kepada pertuhankan Allah yang Esa. Jadi peristiwa penurunan Al-Quran ini berlaku pada 17 Ramadan. Itu kita dah belajar dalam surah tahun 3 sebenarnya, di mana di bawah tajuk peristiwa penurunan wahyu. Maka diturunkan pada 17 Ramadan bersamaan dengan 41 tahun keputeraan Rasulullah SAW.
Maka selepas peristiwa nuzul Al-Quran ini, di mana mereka yang hidup dalam kegelapan akan bertukar berubah kepada bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau sebelum ini hidup dalam keadaan syirik, maka selepas peristiwa penurunan Al-Quran ini mereka sudah pun mendapat hidayah dan kembali kepada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tengok yang seterusnya, masih lagi muka surat 6. Pengembangan dakwah Rasulullah SAW berbeza dengan Nabi yang terdahulu. Umat terdahulu tertarik dengan beriman kepada utusan Allah Subhanahu Wa Taala apabila ta'ajub dengan mukjizat yang menyalahi adat seperti menyembuhkan orang buta dan mengobati sakit kusta sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Asas beriman mereka adalah atas dasar melihat perkara yang menyalahi adat yang berlaku kepada Nabi Isa. Okey, di mana apa yang cuba nak diperkatakan di dalam perenggan ini, orang Islam tertarik kepada Islam adalah memang disebabkan mempercayai dan juga memperakui dakwah Nabi SAW. Namun kalau Nabi-Nabi sebelum ini, sebagai contoh di zaman Nabi Isa, mereka masuk Islam kerana melihat kehebatan Nabi Isa menyembuhkan mata orang yang buta. Maka mereka masuk Islam itu disebabkan melihat keunikan seperti itu, bukannya lebih kepada percaya yang itu adalah kuasa Allah. Namun Nabi Muhammad ini lain. Jadi kita tengok beriman kepada kitab Allah, muka surat 6 dan sambungan dia muka surat 7. Kitab Allah Ta'ala adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril untuk membimbing manusia pada jalan yang benar. Berbanding dengan Nabi Muhammad SAW yang dikurniakan mukjizat yang azim, iaitu agung, iaitu Al-Quran yang boleh melemahkan penentang Islam yang sombong dan meyakinkan manusia dengan akal apabila meneliti ayat-ayat Al-Quran. Dalam meyakinkan manusia dengan Al-Quran bergantung kepada budaya bicara akal, penyaksian baca indera terhadap kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok yang seperti mana saya kata tadi, kalau Al-Quran adanya kepada Nabi Muhammad, dan kita tengok muka surat 7 itu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan dalam bahasa Ibrani atau Hebrew, diturunkan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Dan yang terakhir, isi kandungan adalah pengajaran dan bimbingan. Kita tengok pada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan dalam bahasa Syriani, diturunkan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi juga. Isi kandungan adalah kata-kata hikmah dan nasihat. Dan kita tengok kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan dalam bahasa Ibrani atau Hebrew, diturunkan kepada kaum Bani Israel atau kaum Yahudi juga. Isi kandungannya adalah hukum-hukum yang khusus dan terbatas kepada Bani Israel sahaja. Dan yang terakhir iaitu kitab yang masih terpelihara sehingga kini, iaitu Al-Quran. Okey, seperti yang ada di depan saya ni, Al-Quran yang masih terpelihara sehingga kini, iaitu kitab kita lah, kitab Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, diturunkan dalam bahasa Arab, diturunkan kepada bangsa Arab dan seluruh umat manusia sehinggalah kiamat, hatta yaumul qiyamah. Yang terakhir, isi kandungannya adalah syariat untuk semua manusia. Dan kita tengok yang terakhir muka surat 8 ialah ada dua di situ, beriman kepada hari akhirat dan juga beriman kepada qadar dan qadar. Jadi kita tengok beriman kepada hari akhirat, muka surat 8 ya anak-anak. Hari akhirat bermaksud hari kemusnahan dan kehancuran alam ini. Pada hari tersebut seluruh alam akan musnah dan semua manusia akan mati. Semua manusia akan dibangkitkan semula untuk menerima pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Arab Jahiliyah menolak Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW kerana mereka takut hendak beriman dengan hari akhirat. Hal ini kerana pada hari akhirat mereka akan disoal atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Sebenarnya mereka sedar apa yang mereka lakukan adalah salah dan perlu dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Setelah 23 tahun berdakwah, Rasulullah SAW akhirnya berjaya merubah akidah orang Arab Jahiliyah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepercayaan kepada hari akhirat membuatkan manusia lebih rajin beribadah dan berusaha menjauhkan diri daripada melakukan maksiat.
Hari akhirat ini adalah bermaksud hari kemusnahan ataupun hari kehancuran alam ataupun senang cerita hari kiamat. Dan pada hari ini kita semua akan dibangkitkan untuk dihisap, ditanya apa yang kita buat di atas dunia ini, apa amal ibadat kita. Namun orang Arab jahiliyah ini, mereka tidak memperakuinya kerana apa? Satu sebab saja, kerana mereka melakukan kesilapan, mereka minum arak, mereka berzina, berjudi dan sebagainya. Jadi pada mereka, kalau mereka memperakui ini, jadi mereka akan dipersoallah di akhirat kelak apabila berlakunya hari kiamat. Jadi mereka menolak sekeras-kerasnya walaupun mereka tahu yang benda itu benar, tapi mereka tolak kerana atas dasar mereka melakukan dosa-dosa besar. Namun setelah 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi berjaya membawa orang Arab jahiliyah ini kepada jalan yang benar, iaitu agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agama Islam. Yang kita tengok yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Maksud qada dan qadar ialah kita percaya dan yakin bahawa setiap apa yang berlaku telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Pada zaman jahiliyah, mereka beranggapan berhala boleh menentukan kebaikan atau keburukan kepada mereka. Atas kepercayaan tersebut, mereka sanggup bersusah payah dan menentang dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menolak dakwaan mereka bahawa berhala boleh memberi mudarat ataupun manfaat kepada manusia. Berhala tidak mempunyai apa-apa kelebihan, malah berhala itu sendiri memerlukan manusia membina dan mengawasinya. Ketentuan baik dan buruk adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak boleh menentukan diri mereka melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman pada qada dan qadar adalah perkara dalam akidah Islam yang telah ditanam oleh Rasulullah SAW dalam hati umatnya. Apabila umat percaya dan yakin bahawa qada dan qadar daripada Allah SWT, mereka akan bertambah kuat, berusaha untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia akan redha dan sabar dengan apa sahaja yang Allah SWT tentukan kepada mereka. Jadi di sini masuk qada dan qadar ini ialah kita percaya dan yakin bahawa setiap apa yang berlaku telah ditentukan oleh Allah SWT sejak dulu lagi. Sebagai contoh, Allah dah tahu bila kita dilahirkan, Allah dah tahu bila kita akan mati, Allah dah tahu siapa jodoh kita, Allah dah tahu perjalanan hidup kita. Walaupun kita tak tahu, tapi Allah dah tahu. Dan apabila berlaku sesuatu perkara itu, sama ada yang menggembirakan ataupun yang tidak menggembirakan sekalipun, maka kita kena terima qada dan qadar kerana itu telah pun ditentukan oleh Allah SWT daripada dulu lagi. Dan Rasulullah SAW menolak dakwaan mereka. Di mana orang Arab jahiliyah ini, mereka percaya yang mana berhala itu kan mereka anggap selaku Tuhan. Mereka percaya berhala mampu memberikan rezeki, mampu memanjangkan usia dan sebagainya. Namun mereka lupa bahawa berhala itu pun ciptaan manusia, mereka sendiri yang menciptakan. Dan mereka juga yang mengawasi berhala itu, mereka yang basuh, mencuci berhala itu. Namun mereka beranggapan berhala mampu memberikan mereka segala-galanya. Namun Rasulullah SAW menolak dakwaan itu. Dan akhirnya dengan dakwah Rasulullah SAW, akhirnya orang Arab jahiliyah ini kembalilah kepada agama Allah, iaitu Islam, dan percaya dan beriman kepada qada dan qadar, bahawa mereka percaya bahawa setiap yang berlaku itu telah pun ditentukan, sama ada yang baik ataupun yang buruk, telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka berakhirlah unit 1 kita, pelajaran 1, iaitu unit 1 akidah. Video ni agak panjang juga, diharapkan anak-anak pelajar dapat tengok. Walaupun panjang, saya berharap sangat dapat tengok sampai habis. Jadi sebarang kekurangan saya mohon maaf. Dan latihan insya-Allah saya akan susulkan kemudian di dalam grup WhatsApp. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.